Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli was sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Segala puji tertentu bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Muhammad kitab suci Al-Quran, wa lam yaj'al lahu 'iwaja, dan tidak menjadikan padanya sesuatu yang bengkok dan terpesong. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, la ilma lana, kami tidak mempunyai pengetahuan, illa ma 'allamtana, selain dari apa yang Engkau ajarkan kepada kami, innaka antal alimul hakim, sesungguhnya Engkau jugalah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadраtillah Subhanahu wa taala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita pada malam yang bertuah ini, malam yang mulia ini, untuk sama-sama kita duduk di dalam yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan Raudatul Jannah. Kata Nabi, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Jika kalian terjumpa di sana ada taman-taman syurga, farta'u, maka singgahlah dan duduklah, nikmatilah. Sahabat tanya, wa ma riyadul jannah, apa yang dimaksudkan dengan taman-taman syurga? Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hilakuz zikr, iaitu majlis zikir, majlis yang di dalamnya itu ada zikir. Majlis zikir ni kata ulama dua. Pertama, majlis khususiah zikir, yang ni memang majlis zikir lah, kita buat tahlil ke berzikir itulah, subhanallah ke, tak kira lah apa zikir pun, tu satu. Yang kedua yang dimaksudkan majlis zikir, zikir itu ambil daripada perkataan zakara, yang maknanya ingat. Majlis zikir ialah majlis yang mengingatkan kita kepada Allah atau Rasulullah ataupun tentang agama Islam ini. Maka itulah yang sinonim di tempat kita dipanggil sebagai majlis ilmu ataupun kuliah agama. Maka kuliah-kuliah agama ni tak kiralah sama ada di masjid besar atau surau kecil, sama ada orangnya ramai ataupun sedikit, maka tempat yang disebutkan di dalamnya nama Allah, menceritakan tentang Allah, menceritakan tentang Rasulullah,
menceritakan tentang Islam, maka itulah dipanggil adalah taman-taman syurga. Maka kalaulah di dunia Allah sudah izinkan kaki kita sampai di dalam taman-taman syurga pada malam ni, maka harap-harapnya Allah sampaikan kita nanti ke dalam syurga yang sebenar di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tak amin pun amin. Ingat tak mau syurga, nak syurga tak? Baik. Baik. Saya pernah datang dah sini sekali dulu. Tapi masa tu kalau tak silap saya tazkirah Jumaat. Sekali itu je. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dalam sesi kuliah. Jadi kita ucapkan ribuan jutaan terima kasih kepada khususnya pengerusi masjid dan seluruh ahli jawatan kuasa yang terlibat dalam menjayakan program, termasuklah para imam, para bilal, tok-tok siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu. Yang amat-amat kita sanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang mungkin hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini, sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Jadi malam ni kita tajuk dia tentang ma'al hijrah. Ma'al hijrah. Jadi kita ambil satu daripada hadis Nabi SAW yang ada kait dengan soal hijrah. Hadis ni disebut di dalam kitab Sahihul Bukhari. Kemudiannya Imam Al-Bukhari meletakkan hadis ni di hadapan sekali. Di dalam tajuk bab dia Abda'il Wahyi. Maknanya Abda'il Wahyi itu artinya permulaan wahyu. Kalau ikutkan kepada tajuk tu tak kena dengan isi hadis tu. Sebab hadis ni, hadis yang pertama tu adalah hadis tentang niat. Tetapi bila ditanya oleh anak murid kepada gurunya Imam Bukhari itu, kenapa Syekh meletakkan hadis ini di dalam bab ini? Kerana kata Syekh, aku meletakkannya di hadapan daripada segala-gala hadis yang lain, kerana hadis ini menceritakan tentang niat permulaan seseorang. Maka begitu juga orang yang membaca kitabku bermula dengan niatnya membacanya itu kerana apa? Kalau dibacanya kerana Allah, maka jadilah pahala baginya beroleh ibadat. Tapi kalau bacanya bukan selain daripada itu, kerana dunia dan sebagainya, maka perkaranya itu takut-takut menjadi sia-sia sahaja. Jadi hadis ni berbunyi begini. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu alal mimbar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi aw kama qala rawahu Imam Al-Bukhari, hadis sahih. Yang mafhumnya, kata Nabi, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu alal mimbar qala, satu hari Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu duduk di atas mimbar baca khutbah. Kemudian dalam bacaannya itu Sayyidina Umar berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Dia kata, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, semua perbuatan tergantung niatnya, wa innama likulli imri'in ma nawa, dan balasan bagi tiap-tiap orang tergantung apa yang diniatkan. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, barang siapa niat hijrahnya kerana dunia yang ingin digapainya,
au ila imra'atin yankihuha, atau kerana seorang perempuan yang ingin dinikahinya, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya adalah kepada apa dia diniatkan. Hadis ni asbabul wurud dia, kalau Quran, sebab apa turun ayat itu kita panggil dia asbabun nuzul, sebab apa turun. Tapi kalau hadis dipanggil asbabul wurud, sebab apa datang hadis tu. Macam mana, kenapa tiba-tiba Nabi cakap gitu. Ini kerana dalam peristiwa hijrahnya Nabi, ada satu orang lelaki, dia berkasih dengan satu orang perempuan. Perempuan tu berada di Madinah. Dia nak kahwin dengan perempuan tu. Perempuan tu namanya Ummu Qais. Jadi perempuan tu kata, kalau benar kamu nak menikahi aku, nak kahwin dengan aku, datang Madinah. Laki ni duduk di Mekah. Mekah dengan Madinah ni lebih kurang lah, lebih kurang jarak ni hampir-hampir 400 km atau 380. Maknanya jauh. Zaman tu kan ada kereta pun, nak pergi paling kuat pun naik kuda lah, kalau paling laju pun. Jadi laki ni dia takut, dia tak berani nak pergi. Sebab kalau nak pergi kena makan hari kan? Bukan boleh dalam sehari perjalanan, kadang-kadang mungkin ambil masa 5-6 hari, sebab jauh. Jadi bila dia risau lagi, kalau dalam perjalanan bila siang boleh gagah lagi, bila sampai malam nak duduk mana? Bukan ada RNR. Macam kita tak apa, boleh berhenti mana RNR, mana ada padang pasir, nak duduk mana? Mampu aku lagi, dia kata. Jadi dia takut. Tiba-tiba kebetulan perintah Allah dan perintah Rasulullah suruh umat Islam yang duduk di kota Mekah hijrah ke Madinah. Bila dia dengar ada puak-puak kumpulan, yang ni orang Islam lah, hijrah ke Madinah, dia join sekali. Bila join sekali berani, sebab ada geng. Dan akhirnya dia sampai ke Madinah. Bila sampai di Madinah, Nabi tahu. Maka hadis ni lah Nabi kata, kalau kamu hijrah kerana Allah dan Rasul, maka kamu dapat Allah dan Rasul. Tapi kalau kamu hijrah kerana dunia, kamu dapat dunia. Kamu hijrah kerana perempuan, kamu dapat perempuan. Maka lelaki ini tidak dipanggil golongan muhajirin, tapi dipanggil muhajir Ummu Qais. Orang yang hijrah kerana Ummu Qais. Ada? Baik. Pertama sekali, sebelum kita pergi jauh, kita nak kupas tentang hadis ni, kaitannya dengan kehidupan kita pada hari ini tentang hijrah. Pertama sekali kita nak kena faham dulu, apa yang kita bacakan pada malam ni, majlis kita pada malam ni, majlis yang sangat besar. Walaupun tidak dihadiri golongan VVIP dan sebagainya, tapi majlis ni sangat besar. Sebab apa? Majlis ini majlis yang membacakan hadis Nabi. Kenapa kita kata begitu? Kerana kita nak bagi faham dulu bahawa Nabi bukan sebarangan manusia. Ya, Nabi memang manusia, tapi bukan manusia biasa, manusia luar biasa. Sebab hari ini punya masyarakat sudah meletakkan Nabi macam orang biasa, sehingga ada yang kata Nabi pelarian pun ada. Itu panggil gila. Kan? Apa? Mereng punya otak. Nabi, kita nak kena faham, bila sebut ini hadis Nabi, apa makna hadis? Makna hadis, ma udifa ila nabi Muhammad, ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin wa fi'lin aw taqrir. Artinya, apa sahaja yang diriwayatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, sama ada dalam bentuk perkataannya atau perbuatannya atau ketetapannya. Makna yang dimaksudkan dengan hadis Nabi itu adalah kata Nabi pun hadis, perbuatan Nabi pun hadis, ketetapan Nabi, hukum hakam yang telah ditetapkan Nabi pun dipanggil hadis. Dan hadis bukan sebarang-barang. Lepas tu kalau kita tengok dalam bahasa Arab, dia guna perkataan yang sama. Qala tu maksudnya telah berkata. Kalau Allah pun qala juga, qala Allah, Allah berkata.
Kalau Nabi pun qala Rasulullah berkata. Kalau orang biasa pun sahabat Nabi ke apa ke pun qala juga, qala Sayyidina Umar. Tapi main dengan bangsa Melayu ni, dia bangsa halus. Orang Melayu ni bangsa halus. Sampai kat tempat kita Melayu, kita ulama membezakan bahasa perkataan yang digunakan untuk Allah, Rasul dan orang biasa. Kalau Allah berkata, kita letak situ perkataan firman, Allah berfirman. Kalau Nabi yang kata, kita kata sabda. Kalau orang biasa kata, baru kita kata dia berkata. Padahal firman ke sabda ke sama makna dia. Dan tak jadi salah pun kalau kita kata Allah berkata atau Nabi berkata, tak salah. Cumanya halus adabnya, kan? Meletakkan kalau Allah dengan firman, kalau hadis dengan sabda. Supaya nak bagi ulama, kita nak bagi nampak biar ada beza antara sabda dengan orang lain kata. Orang biasa kata, ya kita boleh sangkal, kita boleh nak terima atau nak tolak. Tapi bila Nabi kata, tolak jadi kafir. Nak terima, alhamdulillah, jadi orang yang beriman insya-Allah. Jadi kita nak kena faham itu. Dan kita nak kena faham juga, Nabi-Nabi ni adalah pilihan Allah. Bila Nabi pilihan Allah, Nabi ni apa saja dia buat adalah datang daripada Allah. Dalam surah An-Najmi ayat 3 dan 4, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak akan berkata melainkan apa yang disuruh oleh Allah, yang diwahyukan oleh Allah. Sama ada perkataannya pun wahyu, perbuatannya pun wahyu. Jadi Nabi hijrah ke Madinah bukan atas dasar nafsu pendapat dia sendiri, tidak. Tetapi hijrahnya Nabi ke Madinah itu atas arahan Allah yang kita sebut sebagai wahyu daripada Allah. Tiba-tiba hari ini ada orang cuba nak merosakkan pahaman agama. Sebab tu berhati-hati tuan-tuan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian. Di akhir zaman ni iman mudah terlucut keluar. Mudah sangat. Bukan payah. Nak jadi kafir tuan-tuan, bukan mesti kena pakai rantai salib. Bukan mesti boh 3 line atas dahi macam YB dulu tong, kan? Bukan mesti nak nanda dahi merah, kan? Bukan nak kena gigi kuil, nak. Cukup menidakkan Allah, menidakkan Rasulullah, jadi kafir. Jadi kafir. Tidak bertuhankan Allah, tidak berasulkan Muhammad, tidak yakin pada baginda Nabi SAW, kafir je. Sebab tu jangan kita ingat, saya tak jadi Kristian, saya tak jadi. Bukan semestinya. Makna kafir tidak ikut Islam, kafir tu. Ada. Kalau belah-belah utara dia sebut kafir, kapiak ni dia. Bau kau dia sikit. Bau terkeluar tek telinga tu, kan? Ada. Jadi nak biar kita jelas, supaya jangan kita buat main-main dengan Rasulullah. Rasulullah bukan orang biasa. Ni Nabi, bukan YB. YB ya, kita boleh buat lebih kurang. Nabi jangan, biar sama belakang B. Ada. Sebab itulah bila sebut Nabi, Nabi ni bukan lantikan 5 tahun sekali, bukan lantikan pilihan raya, bukan manusia lantik Nabi. Yang lantik Nabi ni Allah. Wallahu alimun hakim. Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Allah tahu siapa yang dia lantik. Bila Allah yang lantik, Allah lantik yang paling hebat. Sebab tu kita kena faham dalam kitab Aqidatun Najin ataupun kitab-kitab tauhid yang lain menceritakan bahawa semua nabi-nabi itu sempurna. Tidak ada seorang nabi ni rupa parahnya buruk atau cacat, tak ada. Yang tu bukan nabi. Tak ada nabi perut buncit. Perut buncit tu YB. Nabi tak ada. Nabi ni lawa. Kita biasa dengar Nabi Yusuf ni handsome. Bukan Nabi Yusuf seorang je, semua nabi handsome di zaman dia. Semua nabi hebat, semua nabi cantik. Sebab tu hati-hati dengan bacaan-bacaan di Google. Sebagai contoh yang ditegur oleh ulama, kadang-kadang kita jumpa dalam Google dan sebagainya mengatakan bahawa Nabi Ayub sakit sampai berulat-ulat. Jaga adab dengan nabi-nabi. Jangan sampai menjijik-jijikkan Nabi. So, kalau sampai berulat-ulat tu jadah jadi jijik. Sedangkan Nabi ni kekasih Allah.
Maka ulama kata sekadar kita kata Allah uji Nabi Ayub dengan sakit, tapi jangan melebih-lebih. Jangan kata orang teruk sangat, teruk sakit dia. Teruk kita, Nabi dah. Sebab Nabi ni kasih Allah. Kan? Kita nak kata ke sultan pun tak berani nak cakap tak elok, nak cakap ke jijik-jijik ke sultan. Tu sultan dan Nabi dengan sultan mana besar lagi? Besar Nabi lagi. Nah. Sebab apa kita kata begitu? Sehebat-hebat Perdana Menteri, sehebat-hebat sultan dan sebagainya, jawatan besar-besar dalam negara lah. Hebat-hebat dia hanya hebat di tanah kawasan jajahan dia. Perdana Menteri Malaysia hebat di dalam Malaysia sahaja. Dia pergi Singapura, dia hanya dihormati sebagai Perdana Menteri negara jiran. Tapi dia tak ada kuasa. Dia tak boleh arah polis Singapura untuk menjalankan tindakan dan sebagainya. Tak boleh. Sebab dia tak ada kuasa di Singapura. Dia hanya kuasa di Malaysia. Kan? Tapi bila sebut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana saja bumi dipijak, pemimpinnya adalah Muhammad bin Abdullah. Kita kena faham itu. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana sayyidu waladi adam yaumal qiyamah. Aku, kata Nabi, adalah pemimpin anak-anak Adam. Maksud anak-anak Adam kita semua. Nabi kata aku adalah pemimpin anak-anak Adam pada hari kiamat kelak. Wa awwalu man yanshaqu anhul qabru. Kenapa Nabi pemimpin besar? Sebab Nabi lah yang paling dahulu akan bangun daripada kubur. Nabi kata, wa awwalu man yanshaqu anhul qabru. Aku yang akan bangkit dulu daripada kubur. Manusia lain semua masih lagi terbaring. Bila ditiup sangkakala, mati semua dah. Tak ada siapa yang bangun, melainkan waktu tu Nabi Muhammad seorang yang bangun dulu. Mana ada lain? Tak kira lah Perdana Menteri ke, bekas Perdana Menteri buat parti baru ke, tak kira. Tak angah lagi, senyap lagi waktu tu. Nabi bangun dulu. Tu Nabi, biar kita nampak besarnya Nabi dalam hati kita ni. Baru ada kasih, baru ada sayang, barulah kita memuliakan Rasulullah. Bila mulia, wa awwalu syafi'in wa awwalu musyaffi', kata Nabi, akulah orang yang mula-mula akan bagi syafaat, barulah kita layak mendapat syafaatnya Nabi. Ini merendah-rendahkan Nabi, lepas tu nak harap syafaat Nabi macam mana? Kan? Kita dah lah dengan sunnah ni malas. Lepas tu merendah-rendahkan Nabi pula. Dah macam mana nak bahagian, nak dapat syafaat. Jadi jangan macam tu. Baik, jadi bila kita dah faham pembacaan hadis ni, kita tak boleh buat lebih kurang. Batulah Imam Malik, kenal Imam Malik? Bukan Haji Malik, Imam Malik. Imam Malik mazhabnya Maliki. Dia kata apa? Dia tiap-tiap malam dikurniakan Allah dapat mimpi bertemu Nabi. Tiap-tiap malam. Tiap-tiap malam tidur mimpi Nabi. Kita tiap-tiap malam mimpi tu. Nampak? Mimpi kena kejar anjing, mimpi hantu. Ni mimpi Nabi tiap-tiap malam. Asal tidur mimpi Nabi. Imam Malik. Sehingga kan anak murid dia tanya, ya Syekh, apa amalan Syekh? Sampai hebatnya Allah kurniakan padamu dapat bertemu Nabi selalu. Imam Malik dapat jumpa Nabi selalu tiap-tiap malam. Rupa-rupanya apa amalan Imam Malik ni? Bila ada orang datang ke rumah dia nak tanya soalan, dia akan tanya dulu, nak tanya tentang apa. Kalau orang tu tanya tentang hukum hakam fiqh, dia akan jawab di kat pintu sekali. Dekat pintu tu terus dia jawab. Orang tanya, okey, hukum ni macam mana Syekh? Dia jawab terus. Tapi kalau ada orang tanya, ya Syekh, saya nak tanya tentang hadis. Hadis nanti saat, dia kata. Dia tutup pintu balik, dia masuk dalam, dia mandi, pakai minyak wangi apa semua, berlawa-lawa, baju baru, nak buka kitab hadis apa semua, duduk sila, siap bakar asap yang wangi tu, style Arab tu. Baru dipanggil masuk, baru dia baca hadis Nabi. Dia takkan baca hadis Nabi dalam keadaan baju dia masam ke dan sebagainya. Dia akan berlawa-lawa, berhias-hias, kerana dia nak baca satu perkataan yang pernah keluar daripada mulut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tiru perkataan atau tiru ayat pemimpin-pemimpin pun dah rasa hebat. Apatah lagi kalau kita tiru ayat Rasulullah. Kita tiru perkataan Nabi. Kita baca hadis Nabi. Atau biar kurang-kurang kat rumah ada kitab hadis.
Nah, ini yang kita apa URTV, berita hairan kan. Benda tu bukan benda tentu betul lagi kan. Kadang-kadang banyak bohong. Yang ni kita hadis benar Nabi kata. Jadi biarlah ada tinggalan untuk ahli keluarga, wasiat anak cucu, bahagian agama. Kita tak payah sibuk tuan-tuan nak wasiat tentang tanah, tentang harta pusaka tu, tak payah kalut Yang tu kita belum mati dia cari dah geran. Tengok ayah Nazak dah cari dah banyak ayah punya tanah. Tanah ayah dia banyak. Cari dah. Padahal bau batuk 3 kali bau batuk. Nampak? Sebab dunia tak payah pening semua orang ngerti. Tak percaya? Asli dalam hutan boleh hidup. Sebab dunia tak ada masalah. Siapa-siapa boleh hidup dunia. Tak mengaji sekolah tinggi pun boleh hidup dengan dunia. Yang masalah akhirat. Kalau tak mengaji, habis. Tak mengaji, lingkup duduk padang mahsyar. Soalan padang mahsyar, SPM kau. SPM dunia ni tak apa, gagal. Boleh repeat paper Julai. Ambil balik peperiksaan waktu Julai lagi. Dia panggil paper Julai. Boleh repeat balik. Biar 5 kali repeat pun. Tapi main dengan gagal soalan padang mahsyar, SPM, soalan padang mahsyar, gagal yang ni, mana ada repeat nak minta balik ke dunia balik. Rabbi farji'un, wahai Tuhanku, kembalikanlah daku ke dunia. Aku nak buat balik benda-benda yang aku dah terlepas. La'alli a'malu salihan fi ma tarak. Dia jawab. Ayat Quran Allah cerita ni Allah cerita dulu dah. Nanti di hari kiamat akan berlaku sungguh. Akan ada satu-satu manusia akan berkata, ya Allah, balikkan aku ke dunia. Aku nak buat balik amal-amal yang dulu aku tinggalkan. Kata Allah, innaha kalimatun huwa qailuha. Apa yang dia kata bohong semua. Kata saja. Kalau sungguh Allah balikkan ke dunia, sama balik, takkan buat. Macam gitu. Belum kiamat lagi. PKP itu masjid tutup. Marah. Apa ni masjid tutup, orang nak semayang macam mana? Okey, tak apa. Bila masjid buka, dia tak nampak. Itu cakap beria sangat. Ni kata. Inilah manusia. Sebab tu kata Nabi, niat orang beriman ni kadang-kadang niatul mukmin khairun min amalih. Niat dia itu lebih indah daripada amalnya. Niat hebat bagian niat. Macam kita malam-malam nak tidur, niat esok insya-Allah niat nak bangkit tahajud lah. Niat cantik nak bangkit tahajud. Esok pagi ni bukan tahajud, terkejut. Pukul 8.30 mama. Bukan subuh gajah dah tu, subuh dinosaur. Nampak? Terkejut tengok, bukan tahajud dah, terkejut. Tu kadang-kadang. Niatnya hebat bahagian niat. Niat kata, aku kalau boleh kerja esok ni, aku nak buat makan-makan kat masjid. Tak sana nak buat makan ikan siakap 3 rasa, okey ikan siakap 3 rasa jadi nak buat makan-makan ikan siakap 3 rasa. Allah bagi sungguh dapat kerja. Dapat kerja mana ikan siakap? Ikan tak ada, siakap tak ada. 3 rasa pun tak ada, tinggal karipap tak ada rasa. Kenapa? Tak ada karipap inti angin nama dia. Tengok kembung kan main, buka dalam kosong. Ni kata tak ada dia apa. Niat bukan bagus ni, nak ni. Tu kadang-kadang kita ni. Sebab apa jadi begitu? Kerana niat tidak diluruskan kepada Allah. Sebab tu kata hadis ni tadi, innamal a'malu binniyat. Setiap perbuatan itu bergantung dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan balasan bagi tiap-tiap orang tergantung apa yang diniatkan. Dia begini. Dia dalam segala tingkah laku kita hidup dekat atas muka bumi ni, dia ada niat dengan ada amal. Niat dan amal. Kalau niatnya baik, amalnya pun baik, boleh pahala. Niat nak buat benda baik, bila buat pun memang betul buat benda baik, jadi pahala. Tapi kalau apa benda yang dia nak buat tu jahat tapi niat baik, tak jadi. Ada rompak bank sebab apa? Nak tolong orang miskin, jadi. Perbuatan jahat niat baik, tak jadi.
tak boleh. Kan? Ataupun kalau perbuatan baik tapi niat jahat pun tak boleh juga. Contoh ulama buat contoh, perbuatan baik ni minum air kosong, air yang halal boleh diminum. Air ni baik untuk diminum untuk kesihatan. Tapi niat jahat. Apa niat jahat? Niat arak. Tak boleh. Hukumnya haram. Kata Syekh Ibn Hajar Al-Haytami, air tu dihukumkan jadi arak, maka haram diminum. Walaupun hakikat asalnya air ni air kosong, tapi gini niat arak. Dia baru lepas habis tengok cerita drama kat TV3, cerita kungfu mabuk Jackie Chan. Lepas tu dia buat lakon-lakon enggak teruja sangat. Dia pun buat konon ni arak lah. Ni dia buat minum, buat mabuk, hukumnya haram. Walaupun memang dia tak minum arak, tapi digini niat arak. Tu tak boleh, hukumnya haram. Walaupun perbuatan baik, niat jahat tak jadi. Ataupun tadi perbuatan jahat tapi niat baik. Air arak di niat zam-zam. Tak boleh. Gila. Nah, air arak tak apa, aku niat zam-zam. Tokmu. Tak boleh. Jadi yang boleh niat baik, perbuatan baik sahaja. Kemudian pula bila kita dah susun niat kita baik, perbuatan baik, kita kena faham pula bahagian dunia dan akhirat pula. Kerja akhirat, niat akhirat jadi ibadat. Contoh macam mana kerja akhirat? Semayang ni lah. Semayang ni kita niat untuk nak boleh pahala di sisi Allah. Kan? Kerana tunduk dan patuh ibadat kepada Allah, boleh pahala. Tapi kalau perbuatan akhirat, niat dunia, tak jadi. Berapa ramai kadang-kadang tu dia derma. Derma tu bagus dah, bahagian akhirat. Tetapi niat dunia. Apa niat dunia? Nak nunjuk ke orang. Ada tak jadi macam ni? Dia nak bagi cek RM20,000 dekat satu-satu sekolah ke apa ke, tak kira lah, masjid ke apa, bagi cek. Tapi cek tu kecil, mana orang nampak. Jadi dia buat replika cek jenis besar tu, pakai cardboard tu. Baru pegang sini, orang pun ambil kecek-kecek ambil gambar. Ada. Berapa nak buat besar-besar? Baru orang nampak berapa banyak dia derma. Ada. Rosak habis. Walaupun asalnya perbuatannya baik, perbuatan akhirat, tapi niat dunia kerana nak orang puji dia bahawa hebatnya, kuat derma. Rosak habis amalan, tak dikira walaupun sikit sekalipun. Lebih baik ada orang derma 20 sen yang masuk dalam tabung, tapi 20 sennya ikhlas kerana Allah, lebih bernilai daripada derma 20,000 tapi nak nunjuk kepada orang. Allah bukan tengok pada nilai kuantiti, nak tengok pada keikhlasan hati. Jadi kita ni, kemudian tadi tu kerja akhirat. Kalau kerja dunia pula diniatkan dunia, lara, sia-sia sajalah. Tapi kalau kerja dunia niat akhirat, insya-Allah jadi pahala. Kita ni tuan-tuan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, kita ni semua kita panggil bakal jenazah lah. Betul tak? Kita tak ngaku bakal jenazah, kan? Bakal jenazah, kita calon-calon jenazah. Maknanya bakal mati, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Tanyalah siapa-siapa dalam masjid atau luar masjid yang lepak kedai kopi ke mana-mana ke dalam kelab malam ke, tanya dia, kalau mati esok nak masuk syurga ke nak masuk neraka? Semua akan jawab nak masuk syurga. Tak ada gila mana ada orang kata nak masuk neraka. Tak ada. Orang gila pun jawab nak masuk syurga. Tak ada orang nak jawab masuk. Gangster macam mana? Otai besar gila. Ni tatu penuh, tatu naga, kebau, lembu semua ada kat badan dia. Macam-macam tatu penuh atas badan. Nindik telinga, nindik hidung. Memang gangster sungguh. Tanya dia, mati esok mu nak masuk neraka ke syurga? Dia jawab dia, syurga kau. Orang buat maksiat pun nak masuk syurga, apatah lagi orang masjid. Betul tak? Kaki kuliah, kaki semayang, kompang-kompang nak syurga. Tapi tanya balik dada kita masing-masing, iman kita masing-masing, sungguh ke apa yang kita buat hari ini sudah cukup untuk bawa kita masuk ke syurga Allah? Siapa sini dia rasa solat maghrib dia tadi daripada takbir sampai salam perfect, Allah terima semua? Cuba bangun nak tengok muka.
Tak payah kata tuan-tuan, saya pun tak berani nak bangun. Tapi ada satu masjid tu saya kuliah, saya cakap gini ya. Siapa rasa amalan dia semua Allah terima, cuba bangun. Tengah tunggu tu tiba-tiba ada satu pakcik duduk belakang sekali. Dia bangun. Bila dia bangun, semua orang tengok dia. Hebat ni, dia yakin amalan diterima ni. Hebat. Tiba pakcik tu kata, aku nak pergi kencing lah. Dia kata. Pergi tandah. Ingatkan mengaku amalan terima. Pergi tandah. Lagi tandah tak apalah. Mana ada. Kita pun tak apa-apa nak yakin. Tapi kita buat juga. Tapi nak yakin 100% tu Allah takut tak? Sungguh ke tak Allah terima? Macam mana nak? Kadang-kadang kita fikir balik. Amalan kita sempurna elok ke? Tak payah ambil banyak-banyak amalan lah. Ambil semayang dulu. Kita takbir Allahu Akbar. Dengar pula malam ni ada ceramah Ma'al Hijrah. Kalau ada ceramah perdana, selalunya ada makan. Jadi bila Allahu Akbar, letak tangan kat perut. Masak apa agaknya lain? Dah lain. Boleh tahan lagi. Ada orang dia datang lambat. Sebab tu kalau boleh jangan masbuk, jangan lambat-lambat. Takut kita orang cakap apa, tergesa-gesa. Tergesa-gesa. Dia lari, lupa nak tulis nama kat belakang. Dah Allahu Akbar dah. Allah nama tak tulis. Dah fikir nama pula. Tak apa nama tu lagi. Tapi yang kadang-kadang selalu berlaku ni geng motor. Dia lah cepat-cepat. Tengok sembayang dah ni kata. Dia parking. Tongkat pun tak sempat, main sandar kot tiang lah. Berlari terus masuk dalam. Lari Allahu Akbar. Bila bang setan cocok. Mat, kunci motor hang letak mana? Allah, kunci motor Dah aku buh mana tadi sebab aku kelang kabut masuk dalam masjid semayang. Aduh, sungguh mana kunci motor? Tapi takkan nak raba tengah semayang. Jadi dia tunggu masa bila? Tunggu rukuk lagi Bila rukuk, tangan kan lalu dekat dengan poket. Jadi sambil lalu sambil raba. Allah, lalu raba kosong. Allah. Mana kunci? Sudah. Setan cocok kali kedua. Setan kata, kat motor lah. Hang tadi kalut turun motor, hang tak ambil kunci. Allah, kunci kat motor. Tak apa kot, dalam kampung je ni, takkan hilang kot. Tak apa, mayang steady. Tengah-tengah sujud, bunyi motor. Bunyi pula sama dengan motor dia. Setan kata, ambil motor hang, orang ambil lah. Masa mayang tu ingat motor ke ingat Allah? Jadi habis. Sebab tu Nabi kata, nak masuk dalam ibadat, selesaikan urusan dunia. Tenang-tenang, jangan kelang-kelang kabut. Sebab dia akan merosakkan ibadat. Semayangnya habis jadi celaru dan sebagainya. Kita nak menghadap Allah. Jadi kalau niat tu tak kena, habis rosak amalan. Kalau niat akhirat pun tak niat akhirat, jadi rosak. Niat dunia lagilah. Barang dunia lagilah. Jadi macam mana kita nak anggap segala amal kita ni Allah terima tak terima? Kalau ikutkan memang rasa macam tak cukup. Kalau takdirlah kata mati malam ni macam. Saya tadi nak pergi kuliah ni, dapat berita kematian mak kepada sahabat baik saya lah. Jadi dia pun minta saya sebenarnya, sebab dia kata dia pun tengah sedih sangat, jadi tak mampu. Dia ustaz juga, tadi tak mampu nak imamkan. Jadi dia kata boleh tak ustaz? Jadi kita mikir pula sini orang dah buat persiapan dah nak jemput ceramah kan. Jadi susah juga berbelah-belah bagi. Tak apalah kan. Kita meraihkan orang yang lebih ramai daripada dia lah. Dia kita boleh hantarkan ustaz yang lain untuk tolong dia. Tapi makna kata mati, siapa sangka satu-satunya kenduri yang kita tak ada persiapan. Betul tak? Kenduri kahwin kita siap sedia 3 bulan sebelum tu, siap sedia dah. Tempah kemah, tempah macam-macam tempah apa nama telur lah, apalah macam-macam kita buat persiapan. Kemudian menunggu-nunggu pula, bila hari ni, lagi seminggu lagi ni, lagi 4 hari, lagi 3 hari, lagi 2 hari. Tapi mati, mau siap tak siap, jadi malam tu. Ayah saya dah tak ada, meninggal dunia. Kita pun tak sangka dia nak pergi. Dia memang sakit, tapi sakit tak nampak lah. Sampai orang kata memang dah nazak teruk.
Sebab dia boleh bercakap, dia boleh bangun jalan elok je. Lepas tu sekali tu saya tangguhkan 4 hari kuliah saya. 4 hari tu saya batal semua kuliah. Sebab tak tahu hati ni tiba-tiba rasa nak duduk dengan dia, nak jaga dia 4 hari tu. Sebab ayah saya duduk Selangor, saya duduk sini Perak. Jadi kita duduk dengan dia 4 hari tu. Hari yang terakhir, hari keempat tu, hari keempat tu esoknya saya ada ceramah. 4 hari tu tak apa saya batal sebab kuliah bulanan. Kuliah bulanan ni tiap-tiap bulan jumpa juga. Tapi bila main dengan kuliah jemputan ni, ceramah jemputan, orang dah jemput, dah siap prepare apa semua. Jadi esoknya ada ceramah jemputan. Kita kata ke ayah, boleh tak bahasakan diri abang lah. Abang balik dulu sebab abang ni esok ni ada ceramah jemputan di Pulau Pinang ni. Kan? Jadi mintalah nak izin balik dulu. Mula ayah berat juga. Ayah kata tak boleh ke duduk sehari lagi, dia kata. Oh berat juga, menitik air mata kita dengar dia cakap gitu. Kata bukan tak nak duduk dengan ayah, tapi sebab ni dah janji dengan orang, kan, orang pun dah susun atur apa semua elok dah. Tak apalah, nanti habis-habis tu saya balik lah. Tak apalah, dia kata. Tak apalah, gilah, dia kata. Esoknya saya pergi ceramah, waktu dah sampai di masjid dah. Dah sampai masjid, cuma belum start ceramah. Dah sampai. Sampai-sampai kakak telefon kata, ayah tak cakap dah, tapi mata buka lagi. Tak cakap dah. Senyap mata tengok atas. Lepas tu kita kata, tolong bisikkan, talqinkan kalimah la ilaha illallah di telinga dia. Nah, pelan-pelan lah, tak apalah. Nak balik orang dah merewang, dah masak lauk macam-macam dah tu. Dah meraihkan sangat dah. Ceramah apa saya tak ingat masa tu. Ceramah Mak Hijrah juga rasanya. Kan, tengah sonok dah, orang pun bergembira lah sambut ni apa. Kita nak batalkan ceramah, orang dah buat persiapan. Kalau boleh ganti ustaz lain tak apa, ini dah last minute, nak ganti siapa? Waktu nak mula dah. Kita cakap dengan pengusi, saya ceramah sekejap je, setengah jam. Patut ceramah sejam lah, ni saya ceramah ambil masa setengah jam. Lepas tu saya nak balik sebab ayah saya dah nazak. Kata pengusi tak apalah, ini pun bahagian nak ra'i masyarakat sajalah. Dalam ceramah tu Allah, jasad kita dekat situ, hati kat rumah dah. Tak ingat apa dah, nak kita nak baca apa tak ingat dah. Duk ingat ayah. Lah habis ceramah tu, nak masuk kereta cakap minta maaf lah, kita nak kena terpaksa balik awal. Pecut laju dalam perjalanan, kakak telefon kata ayah dah takdir. Allahu Akbar. Kan? Jadi kita masa kita ada peluang, dia begitulah, dia syukur ni dia datang bila benda tak ada. Tu baru akan terasa satu-satu nikmat. Gini macam dalam kehidupan kita seharian ni kan. Dalam kehidupan kita, masa ulama tu ada, dia caci. Dia kata ulama setan, ulama dajjal, macam-macam. Mati tok guru tu, bila meninggal ulama tu, barulah TV pun nak cakap kita kehilangan seorang mutiara ummah. Mutiara ummah. Mu dulu cakap apa? Bila tak ada, baru nak terasa nikmat dia. Sebab tu Allah buat kita puasa. Allah syariatkan, Allah suruh kita bulan Ramadan puasa. Sebab apa suruh puasa tu? Baru kita akan rasa nikmat makan tu. Betul tak? Macam saya selalu sebut, kan? Waktu biasa sekarang ni kita tak puasa. Nah, bila jatuh karipak, kita ambil balik tak karipak tu? Kita ambil dah, sepak dengan kaki lah. Kuih gitulah. Kotor dah ni, kotor. Buang. Gitu. Tapi masa bulan puasa macam, kita nak hantar anak kita mengaji sekolah, pasti pagi-pagi. Dah budak kecil lagi, baru umur 6-7 tahun, mana dia puasa? Nah, kita belikan dia lah makan pagi karipak. Dia pun makan. Budak-budak makan, fahamlah. Makan-makan terabur. Tepung karipak tu jatuh. Bila tepung tu jatuh kat lantai, kita tengok tepung tu macam, kita tengok menong, tengok tepung. Kita kata ish, aku dapat tepung pun jadi. Tepung pun rasa sedap, betul tak? Padahal tepung je. Nah, bukan inti, tepung. Tepung pun dia kata jadi lah ini. Sebab apa? Baru terasa besarnya nikmat makan. Macam ni lah. Orang bagi hidangkan air kosong, kita komplain air kosong lah. Tapi masa bulan puasa, kawan tu tak tuang air lagi dekat bazar Ramadan, bau tuang ais je dalam bekas, berdarah hidung. Tengok, kita kata ais pun sedap, dia kata. Bau terasa sedap. Kita ni nikmat sihat, boleh bernafas,
tak kena Covid, boleh datang ke masjid, datanglah pengajian selalu. Kalau dah sakit, duduk katil hospital nak buat benda. Nah, kita tak rasa nikmat nafas ni sebab kita senang bernafas sekarang ni. Senang, mudah, tarik senang, lepas senang, tarik senang, lepas senang. Ada orang Allah buat tak boleh, tarik tak lepas, lepas tak lepas. Sebab dia sesak nafas, lelah, minta nyawa. Tolong nyawa, dia minta. Sebab nafas tak cukup, oksigen tak cukup, duk pakai alat bantuan gitu, minta nyawa. Dalam keadaan dia tengah minta nyawa tu, minta oksigen, kita bisik kat telinga dia, cerita bab dunia, dia layan tak? Kita kata, mak, aku dengar kata kerajaan nak bagi 10,000 seorang. Lagi-lagi yang sesak nafas. Lagi kuat dia sesak. Menggelupur tu pun. Nampak? Tak jadi. Sebab waktu tu bukan dia nak 10,000, dia nak nafas walau sekali sedut. Maka nafas tu lagi mahal daripada 10,000. Baru nampak nikmat Allah. Kan? Tuan-tuan, kalau tak rasalah, balik daripada semayang isyak ni lagi, balik rumah, tenggelamkan muka, masukkan muka kat dalam besin air. Kan kat bilik air kita ada besin ke apa kan? Masukkan muka dalam tu, sembam kan, selam dalam tu. Jangan lama sangat, 2.5 jam. Tengok menggelupur tangan, nak tarik keluar. Allah. Bau sebut nama Allah, bau terasa Allah, hebatnya nafas udaramu bagi. Nah, kalau nafas yang halus ni pun kita baru nampak nikmatnya besar, apatah lagi keliling alam ni. Ada. Jadi kita hargai, buatlah apa pun kerana Allah. Seperti mana kita ikrar dalam doa iftitah solat kita, inna solati wa nusuki, sesungguhnya solatku, ibadatku, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, Tuhan sekalian alam. Buat kerana Allah. Kan? Sebab apa? Sebab Allah buat semua ni untuk kita. Kita pula nak buat semuanya untuk Allah. Buat kerana Allah. Lepas tu hijrah ataupun perubahan. Hari ni kita tak ada lagi hijrah perpindahan macam Nabi. Sebab tu Nabi kata, selepas pembukaan kota Mekah, tidak ada lagi hijrah. La hijrata ba'dal fatih. Tidak ada lagi hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Walakin, akan tetapi, jihadun wan niyatun. Yang ada jihad dan juga niat yang baik. Mana niat baik ni? Ni tadi innamal a'malu binniyat. Niat untuk menghijrahkan diri daripada tak baik kepada baik, dan yang baik kepada yang lebih baik. Jadi tapi niat tu jangan kerana dunia, niat kerana Allah. Macam hari inilah kita bersyukur kepada Allah kerana telah mengurniakan sebuah kerajaan yang agak prihatin dengan rakyat dan soal-soal agama. Maka penyatuan ummah antara umat Islam ini perlu dijaga. Tetapi hati-hati, jaganya dengan niat kerana Allah, jangan kerana lain. Kalau dalam hati ada cita-cita nak jawatan, pangkat, dunia, habis maka muafakat dan kerjasama yang dibuat akan hancur begitu saja. Macam tadilah ni Nabi kata, mu nak hijrah ni kerana Allah dan Rasul, mu akan dapat Allah Rasul. Tapi kalau mu hijrah kerana dunia, mu dapat dunia lah, tapi Allah Rasul mu tak dapat. Dapat jawatan lah, tapi jawatan lama mana boleh dapat? So orang benci pula, jatuh balik. Lepas tu insaf pula. Biar betul-betul pas ni kerana Allah, kerana Islam. Bila kerana Islam, kita akan kekal istiqamah. Tengok, yang dululah ni, bila dia niat bukan kerana agama, tapi niat kerana nak jatuhkan satu-satu tokoh, akhirnya dia berjaya. Allah bagi jatuhkan tokoh tu. Bila dah jatuh tokoh, nak buat benda. Sebab itu je niat dia. Nak buat benda. Akhirnya bercakaran sesama sendiri. Lain kali gaduh, tubuh parti baru. Nampak? Ada. Sebab apa? Sebab niat tak betul. Tapi kalau niat kita kerana Allah, niat kita kerana Islam, jauh lagi perjalanan kita. Matlamat kita jauh untuk menegakkan agama Allah. Maka insya-Allah dia akan kekal. Kerana apa? Niat kerana makhluk, makhluk tidak kekal. Kullu man 'alaiha fan, Allah sebut. Dalam surah Rahman ayat 26.
Kullu man 'alaiha fan, setiap segala yang ada di muka bumi fan, kata Allah, hancur binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan yang kekal ialah zat Allah yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Jadi kalau kita buat kerana Allah, barulah kita akan kekal. Saat baginda Nabi SAW wafat, Saidina Umar terlampau kasih dan cinta pada Nabi Muhammad. Akhirnya dia tak boleh terima mendengar bahawa Nabi sudah wafat. Siap dia keluar pedang. Dia kata, siapa kata Nabi dah tak ada, aku pancung kepala dia. Marah Saidina Umar. Tak ada siapa berani nak lawan Saidina Umar waktu tu. Datang Saidina Abu Bakar. Saidina Abu Bakar kata, ya Umar, duduk ya Umar. Dengar aku kata. Kalau kamu menyembah Muhammad, ketahuilah Muhammad sudah tiada. Kerana Muhammad juga adalah makhluk. Nah, tapi kalau waman kana ya'budullah, kalau kamu menyembah Allah, fa innallah, maka sesungguhnya Allah hayyun la yamut, Allah hidup dan tak mati. Nah, jadi kalau kita niat kerana Allah, kerja buat kita akan terus hidup, la yamut, tidak akan mati. Itulah kunci kepada istiqamah. Nah, kunci pada istiqamah, luruskan niat kerana Allah. InsyaAllah Allah yang akan jaga. Dan saya beri pesan kepada golongan muda ataupun golongan yang lebih sikit pada muda. Otai lah, geng otai. Ada yang hisap okok lah. Cuba ambil sempena ma'al hijrah ni, kita buat penghijrahan daripada merokok kepada berhenti merokok. Kan? Sebab rokok bukan sunnah, Nabi tak isap okok. Nah, jadi kita cuba perlahan-lahan, tapi jangan perlahan sangat. Cuba usahakan niat. InsyaAllah. Ada orang kata tak boleh berhenti Ustaz. Kalau berhenti mati Allah. Berhenti mati pula. Tak berhentilah lagi mati. Nah, ada. Saya dulu tegak-agak isap okok tuan-tuan. Okok kotak sehari memang confirm habis. Bila habis okok kotak, nak isap lagi mahal. Okok kotak ni mahal. Jadi kita gulung okok daun pula. Kuat isap, pas sejam. Boleh kata sekali sejam isap okok. Tu sebelum ngaji pondok. Dan saya cuba nak berhenti banyak kali, tapi kalau niat kerana makhluk tak jadi. Sekali dulu zaman sekolah, balik kantoi dengan mak dapat jumpa kotak okok. Dia marah nak jadi drama, menangis dia depan saya. Dia konyok kotak okok tu. Tak guna punya anak, kamu ni mengecewakan aku. Nah, menangis mak. Saya tengok mak saya menangis, saya pun menangis. Menangis sat je lah. Nah, air mata kering, isap balik. Tak jadi apa. Kan? Abang saudara saya, mak dia meninggal, berhenti isap okok. Lama mana? 2 bulan. Rumput dah naik kat kubur, isap balik. Nah, sekali tu saya nak sambung belajar di kolej. Bila nak sambung belajar, kena buat medical check up, kena pergi jumpa doktor. Salah masuk klinik lah pula. Nak masuk klinik, doktor jenis penceramah ni doktor. Dia ceramahnya saya. Dia kata dia tunjuk gambar paru saya. Tengok ni. Saya nak tanya, kamu isap okok ke tak? Kita nak bohong, paru duduk situ. Sudah. Dia kata, isap. Saya tahu, saya tengok tu gambar tu. Gambar tu tengok paru awak dah mula rosak dah. Sebab awak isap okok ni. Kalau awak tak nak berhenti, saya tak nak sign. Biar awak tak dapat sambung belajar pun. Nah, saya sebagai doktor, saya nak pentingkan kesihatan. Saya tak nak sign kalau awak tak nak berhenti. Dia ceramah saya kat setengah jam dalam bilik tu. Sampai saya kata, doktor ada pesakit lain kan? Biarkan dia kata. Saya nak cakap dengan awak ni. Lah kali kita pun, yelah, saya berhenti lah doktor, saya berhenti. Baru dia sign. Keluar klinik tu, kita ambil kotak okok tu, kita konyokkan. Memang kita buang kotak okok kita buang, okok simpan. Tak jadi, berhenti kerana makhluk tak jadi. Last sekali nak pergi pondok, nak mengaji pondok. Niat nak pergi ngaji pondok, dia duduk Selangor tu, nak pergi ke Perak. Tapi pandai, tinggalkan sebatang selit kat telinga ni. Sebatang dia tinggal. Dia kata inilah buahlah. Jalan sampai kat terowong selepas Ipoh tu, ada aksiden, jalan jam rapat. Jadi bila jam stres lah, tension betul lah.
Dah kali bila tengah tension setan cocok, setan kata stres apa tu ada sebatang lagi kat telinga tu. Ambil batang pisang. Isap pam sampai ke puntung. Nak rokok last. Isap sampai puntung sungguh lah sebab nilah ni. Kan? Lepas tu kita jentik puntung rokok, kita niat dalam hati, ya Allah, aku niat kerana-Mu ya Allah, aku jentik puntung ni, inilah terakhir ni aku isap rokok dan aku buang segala sifat-sifat buruk, perangai-perangai tak elok yang pernah aku nakal-nakal zaman dulu-dulu. Aku nak betul-betul berubah sebab aku nak pergi pondok ni. Saya nakal gak dulu tuan-tuan. Bilik disiplin selalu kena panggil. Ingat zaman sekolah. Jadi kita niat, sudahlah, aku dah jemu perangai jahat ni. Motor tu tayar mana tak angkat, tayar depan dah angkat, tayar belakang dah angkat, dua-dua tayar pun dah angkat, kepala masuk dalam kang. Nampak? Macam-macam dah buat ni. Lah kali kita kata, jemulah aku. Sekarang aku nak berubah, nak jadi elok lah. Nak perangai lara, perangai macam-macam semua aku dah lalui dah udahlah tu. Sekarang nak ubah perangai main kitab pula, nak baca kitab, nak duduk ngaji pondok. Alhamdulillah, bila niat kerana Allah, Allah beri kekuatan sampai hari ni. Bukan kata sebatang, sepam pun saya tak isap dah. Alhamdulillah. Kan? Nak ceritanya bukan saya belagakkan budak, nak ceritanya niat kerana Allah baru ada kekuatan. Niat kerana makhluk tidak akan ada kekuatan dan tak boleh kekal, tak boleh nak istiqamah. Buatlah apa kebaikan pun. Kan, ada satu orang pemuda tu, dia datang masjid, bagus awal. Bilal tak datang lagi, dia datang dah. Lah kali dia azan. Azan Bilal baru sampai, Bilal kata, awalnya azan, baru masuk lah, dia kata. Mangat dia azan. Anak muda, baguslah. Masjid pun puji dia, bagus anak muda ni, nak kuat azan. Lah kali anak tu imam kahwin, anak tu imam perempuan kahwin. Lepas kenduri kahwin tu, tengok pemuda tu tak datang dah masjid. Rupa-rupanya dia datang tu sebab nak ngorat anak tu imam. Nampak? Lepas tu kita kata buat kerana dunia, dia tak akan kekal. Tengok sebab dia ada sebab-sebab ni, sebab-sebab ni. Bila sebab tu tak tercapai atau sudah tercapai, apa lagi nak buat? Sedangkan niat kerana Allah tak akan habis. Sampai ke mati, sampai ke kiamat, insya-Allah kita akan istiqamah. Jadi sempena ma'al hijrah kita kali ni, buatlah apa-apa penghijrahan daripada yang tak elok kepada yang elok, atau elok dah menjadi lebih elok. Kalau dulu kita main semayang fardu je, sekarang hijrah, bukan setakat semayang fardu, tambah dengan semayang sunat. Nampak? Kalau dulu macam inilah, tak apalah, kita mungkin orang cakap apa, tak biasa pakai jubah, tak biasa pakai serban, mungkin kata rimah panas kata. Tapi biarlah ada bahagian sunnah tu ada dekat rumah kita. Nah, dalam banyak-banyak baju, semua duk baju Melayu Johor, baju Melayu Pahang, baju Melayu Gerik lah, baju Melayu macam-macam baju Melayu lah. Nah, biar ada selai jubah dalam almari. Kan? Biar ada selai serban. Tak pakai selalu tak apa, tapi ambil hari-hari kebesaran, hari Jumaat ke atau hari raya, pakai sekali-sekali. Menandakan hati ni ada cinta juga pada Rasulullah. Berubah ke arah tu perlahan-lahan. Lama-lama dia gemar, lama-lama dia sonok lah dengan sunnah, mulalah sonok. Dan kalau tak buat tak jadi. Nah, ini kita cuba perlahan-lahan. Mulakan daripada dengan mengambil iktibar daripada sempena peristiwa hijrahnya Nabi SAW. Moga-moga boleh berkat kepada kita bersama. Nah, jadi cukup sekadar tu dulu pada malam ni. Saya mohon maaf sekiranya terkasar bahasa, mengguris hati mana-mana pihak. Apapun yang baik itu datang daripada Allah, dan segala kesilapan itu daripada diri saya sendiri dari segi adabnya, adapun dari segi hakikatnya kullu min indillah, setiap sesuatu datangnya daripada Allah. Dan sebelum kita akhiri, saya nak memaklumkan bahawa di bahagian pintu masuk masjid tu ada produk perniagaan untuk menampung sekolah pondok dan juga tahfiz kami di Batu Hampar Beruas. Sekolah pondok Tok Guru Siddiq Noh. Jadi pakak-pakaklah membeli sambil menderma. Dan kita ada jualan antara yang paling top, iaitu telur itik, telur masin. Ada jual telur masin. Sampai kadang-kadang setengah masjid tu dia tak ingat nama saya, dia panggil Ustaz Telur Masin. Nampak telur mana yang masin tak tahu. Ada jual sana. Dan telur masin kita ni bukan sebarangan telur tuan-tuan. Kerana telur ni adalah kita ambil daripada telur itik yang kami bela di pondok. Jadi maknanya itik dia ni bukan sebarang itik, dia itik pondok, itik mengaji, itik kitab ni.
Jadi moga-moga insya-Allah beroleh berkat. Jadi pakat-pakatlah bantu perjuangan agama Islam. Moga-moga kami dapat hasil keuntungan perniagaan itu, kami dapat meneruskan perjuangan sekolah kami sehingga dapat melahirkan generasi pelapis-pelapis ulama pada masa-masa akan datang insya-Allah. Jadi sekadar tu pada malam ni, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyyatana niyyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimauti syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihi wassalatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.